Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam seabad Ibu kandung Suluh Budiman. Apa khabar mahasiswa dan mahasiswi sekalian? Tahniah saya ucapkan kepada anda yang telah terpilih oleh fakulti untuk kembali semula ke kampus. Saya pasti anda dah tak sabar nak kembali ke kampus, betul? Baik, saya ingin ucapkan selamat datang ke taklimat proses pendaftaran kembali ke kampus oleh bahagian Hal Ehwal Pelajar UPSI. Ramai yang tertanya-tanya, siapa sebenarnya boleh kembali ke kampus ni? Yang pertamanya, pelajar yang berkeperluan khas dan dipanggil balik oleh fakulti masing-masing. Yang keduanya, perlulah mendapat suntikan dos vaksin lengkap dan melepasi tempoh matang selepas divaksin. Yang ketiga, tertakluk kepada arahan Kementerian Pengajian Tinggi dengan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh MKN dan KKM. Berikut adalah tarikh-tarikh penting yang perlu diambil perhatian oleh anda yang telah terpilih untuk kembali ke kampus. Pada 4 hingga 8 Oktober 2021, anda perlu menyemak senarai akhir pelajar yang diluluskan oleh fakulti, unit perumahan dan kolej kediaman. 9 hingga 15 Oktober 2021 pula, anda boleh membuat setuju terima melalui MyUPSI Portal. Dan pada 16, 17 dan 18 Oktober 2021, anda boleh membuat pergerakan kembali semula ke kampus. Berikut adalah tindakan pelajar ataupun tindakan anda yang telah terpilih yang perlu anda patuhi. Yang pertamanya, anda perlu menyemak status kelayakan untuk kembali ke kampus. Senarai nama ini telah dikeluarkan oleh fakulti terlebih dahulu. Yang keduanya, mengemaskini tarikh penerimaan dos dan memuat naik sijil vaksinasi di UPSI Portal. Yang ketiga, membuat persetujuan penerimaan. Yang keempat, mengisi dan mencetak deklarasi kesihatan atau Health Declaration. Dan yang kelima, mengisi dan mencetak surat kebenaran pergerakan sebanyak 2 salinan. Berikut juga merupakan kaedah pergerakan pelajar kembali ke kampus yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan UPSI yang tercinta. Yang pertamanya, perlulah menggunakan kenderaan sendiri. Yang keduanya, perlulah dihantar oleh ibu bapa atau penjaga yang telah lengkap 2 dos vaksin. Yang ketiga, berkongsi kenderaan berdasarkan kapasiti yang ditetapkan di mana pemandu dan penumpang juga telah lengkap 2 dos vaksin. Dan yang keempat, menggunakan pengangkutan udara. Baik, seterusnya, saya akan terangkan pula berkenaan dengan infografik proses pendaftaran kembali ke kampus UPSI. Yang pertamanya, anda perlulah datang pada waktu yang kami tetapkan. Sekiranya pukul 8 pagi, pukul 8 pagilah perlu anda sampai. Sekiranya pukul 9 pagi, pukul 9 pagilah yang perlu anda sampai. Keduanya, setelah anda sampai pada waktu yang ditetapkan oleh kami, anda perlu mendaftar di kaunter pendaftaran terlebih dahulu. Di kaunter pendaftaran akan berlakunya semakan dan serahan dokumen yang diperlukan melalui aplikasi MySejahtera dan juga Health Declaration Form. Yang ketiga, pelajar perlu menjalani ujian pengesanan COVID-19 kit kendiri atau lebih dikenali sebagai saliva test di lokasi yang kami tetapkan. Ada beberapa situasi yang boleh saya sampaikan berkenaan dengan situasi saliva test ini. Yang pertamanya, sekiranya anda positif, anda akan dipantau terlebih dahulu dan kemudian anda akan dibawa oleh PKU untuk dikuarantinkan mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Namun, sekiranya anda negatif, anda boleh terus mendaftar di kolej kediaman yang telah kami tetapkan. Sepanjang saliva test ini berlangsung, ibu bapa perlu menunggu sehingga selesai dan perlu menghantar pelajar terus ke kolej kediaman. Pelajar yang negatif akan mendaftar dan mengambil kunci yang telah disediakan di kolej kediaman yang telah ditetapkan. Baik, suka saya ingin kongsikan kepada anda semua beberapa peringatan yang perlu anda patuhi. Yang pertamanya, pelajar positif akan dibawa oleh Pusat Kesihatan Universiti ataupun PKU untuk dikuarantinkan terlebih dahulu. Anda semua diwajibkan untuk memakai topeng muka dan membawa hand sanitizer. Yang ketiganya, anda perlu memastikan dan membawa serta melengkapkan
borang yang telah kami tetapkan yang disediakan oleh pihak UPSI. Dan yang keempat, perlulah berpakaian formal semasa hari pendaftaran. Baik, berikut merupakan layout proses pendaftaran kembali ke kampus UPSI. Anda boleh melihat kepada ruang petunjuk untuk memudahkan anda masuk ke dalam kampus nanti. Pergerakan akan bermula daripada pintu utama kampus Sultan Azlan Shah dan anda akan terus bergerak di kawasan parking yang telah kami sediakan. Kalau boleh anda lihat, anda yang bersama dengan ibu bapa perlu mengikuti laluan yang berwarna merah, laluan ibu bapa. Seterusnya, apabila telah mendapat parking yang telah kami sediakan, anda pelajar-pelajar boleh terus ke ruangan swab kit test ataupun saliva test yang telah kami tetapkan pada ruangan yang berwarna hijau tersebut. Setelah itu, anda akan selesai membuat saliva test, anda boleh terus pergi mendaftar di Kolej Kediaman. Ini pula berkenaan dengan layout saliva test pelajar. Saya akan terangkan beberapa perkara berkenaan dengan carta alir saliva test untuk makluman anda semua. Yang pertamanya, kami akan mulakan dengan saringan gejala, imbas mai sejahtera dan edaran kit ujian kendiri kepada anda semua. Yang keduanya, pelajar perlu mengambil tempat di ruang menunggu yang telah kami sediakan. Yang ketiga, pelajar perlu mengambil tempat di stesen ujian dan menjalankan ujian rapid saliva test for COVID-19. Pelajar boleh berhubung dengan staf PKU bertugas bagi sebarang persoalan berkenaan dengan saliva test ini. Yang keempat, pelajar boleh menghantar kit ujian ke kaunter PKU dan pelajar mengambil tempat di ruang menunggu sementara mendapat keputusan ujian. Petugas PKU akan memaklumkan keputusan ujian ini kepada pelajar yang berkenaan. Pelajar perlu mengemas kini keputusan di dalam aplikasi MySejahtera masing-masing. Baik, seperti yang saya katakan sebentar tadi, sekiranya anda positif, isolasi ini akan diberikan kepada anda di ruangan Sek B sementara menunggu pergerakan di rumah kuarantin ataupun di tempat kuarantin. Anda perlu menjalani sekali lagi ujian swab test RT-PCR mengikut tarikh yang telah ditetapkan oleh PKU UPSI. Namun, sekiranya anda negatif, teruskan sahaja proses pendaftaran di Kolej Kediaman yang telah kami tetapkan. Mudah bukan? Baik, marilah sama-sama kita saksikan video saliva test untuk makluman dan rujukan anda semua. Baik,
berikut adalah video kaedah saliva test untuk makluman dan tindakan mahasiswa dan mahasiswi yang akan kembali ke kampus. Diharapkan dengan tayangan video sebentar tadi dapat memberi penerangan kepada anda bagaimana saliva test berfungsi. Baik, saya akan teruskan pula dengan menerangkan kepada anda berkenaan dengan kaedah pengemaskinian keputusan ujian kendiri COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera. Untuk langkah yang pertama, anda perlu membuka aplikasi MySejahtera, kemudian tekan pada close, tutup di bahagian atas kanan. Langkah kedua pula, anda perlu tekan pada ikon COVID-19 self-test atau ujian COVID-19 kendiri di bahagian atas kanan. Setelah anda menekan COVID-19 self-test, anda akan terus ke langkah yang ketiga, iaitu laman ini akan terpapar pada skrin telefon anda. Yang keempat, untuk melaporkan atau mengemaskini keputusan ujian kendiri, tekan pada update self-test result. Untuk langkah yang kelima, pada laman ini anda perlu mengisi maklumat yang diminta dengan tepat. Setelah selesai, tekan pada next. Untuk langkah yang keenam, isi alamat tempat tinggal anda dengan tepat. Setelah selesai, tekan pada butang next. Untuk langkah yang ketujuh pula, sila pilih di mana anda memperoleh kit ujian kendiri tersebut dan tekan pada next setelah selesai. Jika di UPSI, boleh pilih others, kemudian tekan next. Untuk langkah 8, sila nyatakan jenis sampel yang digunakan semasa kit ujian kendiri dilakukan. Untuk proses pendaftaran ini, kita gunakan saliva test. Jadi, pilih sahaja saliva. Dan untuk langkah yang ke-9, yang terakhir, sila masukkan keputusan ujian kendiri yang telah anda lakukan pada laman ini. Sekiranya positif, tekan sahaja pada butang positif. Sekiranya negatif, tekan sahaja pada butang negatif. Kita doakan agar semuanya negatif, insya-Allah. Namun, sekiranya positif, anda wajib melaporkan ke dalam MySejahtera anda. Anda akan diasingkan dan dipantau oleh PKU yang bertugas untuk menjalani lawatan dan kuarantin wajib. Sekiranya negatif, bagi yang bergejala atau mempunyai sejarah kontak rapat, anda perlu dipantau oleh PKU yang bertugas terlebih dahulu dan dikuarantin mengikut tempoh yang ditetapkan. Bagi yang tidak bergejala, anda boleh terus mendaftar di kolej kediaman. Sekiranya keputusan anda invalid, ujian tersebut perlu diulang semula. Baik, jom sama-sama sekali lagi kita saksikan tayangan video berkenaan dengan kaedah pengemaskinian keputusan ujian kendiri COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera. Jom sama-sama kita saksikan. Selepas anda melakukan ujian tersebut, semua keputusan kit ujian kendiri COVID-19 yang telah dilakukan anda, sama ada positif, negatif atau invalid, perlu dilakukan secara self-reporting ke dalam aplikasi MySejahtera. Ikuti video ini cara mudah untuk anda melakukan keputusan kit ujian kendiri di aplikasi MySejahtera. Untuk berbuat demikian, pertama sekali anda buka aplikasi MySejahtera di telefon anda. Kemudian untuk pergi ke laman utama, tekan pada close di bahagian atas kanan. Seterusnya, tekan pada ikon COVID-19 self-test atau ujian COVID-19 kendiri yang terletak di atas kanan ini. Pada laman ini, ia akan memaparkan beberapa maklumat seperti maklumat berkaitan kit ujian kendiri, kemaskini keputusan ujian kendiri dan anda juga boleh membeli kit ujian kendiri tersebut secara atas talian. Untuk melaporkan atau kemaskini keputusan ujian kendiri yang telah anda lakukan, tekan pada update self-test result atau kemaskini keputusan ujian kendiri. Pilih saja mana-mana browser untuk membuka pautan tersebut. Pada laman ini, anda perlu mengemaskini maklumat semasa seperti nombor kad pengenalan dan tekan pada butang next sekiranya sudah selesai. Pada laman ini pula, anda perlu mengisi butiran alamat tempat tinggal dan tekan pada butang next sekiranya sudah selesai. Seterusnya, anda dikehendaki untuk nyatakan di mana anda memperoleh kit ujian kendiri tersebut. Sekiranya sudah selesai, tekan pada butang next. Pada laman ini, anda dikehendaki untuk nyatakan jenis sampel yang digunakan semasa kit ujian kendiri yang telah anda lakukan. Sekiranya sudah selesai, tekan pada butang next. Dan yang terakhir, sila masukkan keputusan ujian kendiri yang telah anda lakukan pada laman ini. Sekiranya sudah selesai, tekan pada butang submit. Jadi, sekiranya keputusan ujian kendiri anda adalah positif, anda wajib untuk melaporkan ke dalam MySejahtera dan anda perlu pergi sendiri ke fasiliti kesihatan swasta, COVID-19 Assessment Center atau klinik kesihatan berhampiran bagi penilaian kesihatan dan tindakan seterusnya. Anda wajib untuk memakai pelitup muka apabila keluar dari rumah dan elakkan dari menaiki kenderaan awam.
Dan sekiranya keputusan ujian kendiri anda adalah negatif, bagi yang bergejala anda perlu hadir ke fasiliti kesihatan swasta atau klinik kesihatan untuk penilaian kesihatan. Atau sekiranya anda merupakan seorang kontak kepada kes COVID-19, anda perlu terus menjalani kuarantin wajib sehingga tamat tempoh kuarantin. Manakala, sekiranya keputusan ujian kendiri anda adalah invalid, ujian tersebut perlu diulang. Sebagai peringatan, diingatkan sekali lagi kepada anda yang telah melakukan ujian kendiri ini supaya bertanggungjawab melaporkan keputusan sebenar dan tidak melakukan pemalsuan keputusan bagi mencegah implikasi jangkitan kepada orang lain. Berikut adalah tayangan video yang telah kami sediakan untuk tindakan dan makluman anda semua. Mudah bukan? Baik, saya akan teruskan pula dengan menerangkan serba sedikit berkenaan dengan proses pembelajaran setelah anda berada di kampus. Untuk makluman anda, mahasiswa dan mahasiswi yang terpilih untuk kembali semula ke kampus pada Oktober ini, proses PDP akan dijalankan secara dua kaedah. Yang pertamanya secara hybrid. Ya, yang keduanya adalah secara atas talian bagi kursus program yang dijalankan secara atas talian dan perlulah mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh MKN dan UPSI. Kami di UPSI sentiasa mengalu-alukan kehadiran anda semula ke kampus. Kami juga di UPSI sentiasa merindui gelagat-gelagat anda, karenah-karenah anda, gelak tawa anda untuk sama-sama kita mencorakkan semula UPSI kita ini. Sudah pasti kita rindukan kehidupan kita sebelum adanya COVID-19. Kita doakan agar pengoperasian semula institusi pengajian tinggi ini dapat sama-sama memberi satu semangat yang luar biasa untuk kita kembali ke kampus. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.